Saya ini memang lahir dalam keluarga politik ya. Saya sejak awal lagi memang terlibat dalam dunia politik dan saya sebenarnya dilahir di Kota Belud tetapi membesar di Kota Kinabalu dan selepas itu mendapat pendidikan di situ sehingga saya belajar ke luar negara dan mendapat ijazah sains politik. Lepas itu saya balik ke Sabah dan saya menjadi pegawai daerah di Kota Belud ini dan lepas itu terlibat dalam politik. Dan memang politik itu adalah darah daging saya. Dan saya terlibat dalam politik sebenarnya semasa di universiti lagi. Pada ketika itu ayahanda saya adalah Presiden Parti USNO. Dan ketika itu kita adalah sebuah parti pembangkang dan bersaing dengan parti kerajaan. So sudah tentulah banyak pengalaman pada ketika itu. Saya jenis individu yang agak simple dalam banyak perkara. Saya berpendapat bahawa kita ini manusia biasa walaupun kita terlibat dalam dunia politik. Dan saya memang minat mengembara, membaca buku. Dan pada saya ini penting kalau kita selalu keluar kerana ada 3 perkara pokok yang ada pada kita ya. Kalau kita menimba ilmu, pertama kita timba ilmu daripada membaca. Kedua daripada kita mengembara. Kita tengok bagaimana perkembangan di luar negara, di beberapa tempat. Ketiga, kita mempunyai kekuatan observation, pemerhatian. Apabila kita sampai ke mana-mana tempat, kita memerhati keadaannya. Biasanya saya kalau ke mana tempat pun, saya akan melihat 2 tempat berbeza. Tempat pertama ialah saya selalu melihat kawasan-kawasan penjajah, hawkers. Di mana pun, sama ada di Malaysia, Indonesia, negara barat, negara China, Europe, memang ada kawasan hawkers center, penjajahan. Itu adalah rakyat biasa, tidak kira di mana. Kedua, saya akan lihat big shopping complex. Dan kita tengok cara hidup di situ pula. Kita lihat bagaimana mereka hidup dalam keadaan yang mewah, tetapi ia juga membantu banyak rakyat untuk bekerja di tempat-tempat tersebut. Ini penting pada saya kerana sebagai seorang ahli politik, kita terlibat dalam soal kemasyarakatan ya. Ujian kepada seorang ahli politik ya, apakah yang memahami apa yang diperjuangkan ataupun tidak. Akhirnya kita kena perjuangkan rakyat. Akhirnya kita kena perjuangkan masa hadapan mereka. Jadi saya ini memang tidak terpisah dengan politik. Tetapi saya banyak juga tentukan masa itu dipenuhi dengan hobi saya dan juga dengan keluarga. Itu memang daripada dulu. Saya suka membaca dan saya suka berjalan, mengembara, tengok observation. Saya lebih suka negara-negara Asia. Saya suka negara-negara Asia seperti Indonesia dan Thailand. Kerana saya mempelajari, kerana ia banyak persamaan dengan kita. Saya suka melihat bagaimana masyarakat di situ boleh berdiri di atas kaki sendiri. Dia tidak terlalu bergantung kepada kerajaan, tetapi ia menentukan ia terlibat dalam proses pembangunan negara. Dan ia juga telah banyak mewujudkan kelas menengah. Sama ada menengah tinggi, menengah rendah, ataupun menengah sederhana. Kerana pada saya kunci kepada mana-mana negara ialah apakah kita mampu untuk mewujudkan ramai kelas menengah ataupun tidak pandai. Saya suka sunset. Oh, memang saya suka. Tadi kami berdua dalam perjalanan sini kami ada bercerita lah. Kami mau tahu macam mana Datuk Seri masa sekolah dulu. Nakal kah? Pernah kena denda kah? Saya seorang anak murid yang baik. Saya memang disiplin. Tapi saya memang ramai kawan. Dari dulu saya cepat bergaul dengan sesiapa pun. Saya bukanlah seorang Budak skema ke? Maksudnya budak yang bukan budak nakal. Oh, tidak. Saya memang Tidak pernah kena denda. tidak pernah kena denda. Dan oleh kerana saya biasanya patuh kepada peraturan dari kecil lagi. Kami dibimbing, dididik oleh keluarga sedemikian. Tetapi saya punya kekuatan ialah saya mudah untuk berkawan. So saya ramai kawan dan saya rasakan bahawa itu penting dalam hidup ini. Kita kena ramai kawan di mana pun kita berada. Datuk Seri ada terlibat dalam apa-apa aktiviti sukan? Saya memang aktif dalam sukan, takraw, saya terlibat dengan hoki, macam-macam sukan saya terlibat. Begitu juga dalam klub-klub seperti fotografi, klub-klub membaca. Memang saya aktif ya dalam masa saya masih saya belajar ya. Ada ikut apa-apa pertandingan ke mungkin? Tidaklah, saya tidak. Itu pada saya menyertai saja sukan-sukan yang saya minati. Apa makanan kegemaran Datuk Seri? Saya ikan sardin.
Ikan sarden. Ya, goreng Masak telur. apa? Masak apa ikan sarden? Ikan sarden yang tin, campur dengan asam jawa, dengan lada. Dan saya minat pula telur goreng Telur goreng. dan daging telur dadah. Tapi Daging macam kicap. siapa yang masak? Datuk Sri? Isteri. Mestilah. Ya. Memang suka makan Memang masakan isteri lah. saya biasanya saya makan di rumah. Biasanya dinner, lunch, seboleh-bolehnya saya akan makan di rumah. Kecuali ada majlis yang tidak dapat dielakkan. Air tangan Datin Sri yang paling Datuk Sri kalau balik mesti teringin mau makan tu apa? Saya, saya suka bumbangan. Bumbangan. Bumbangan sup. Oh, Dia, bumbangan sup. bumbangan ni satu buah yang ada di Sabah ya. Dan jarang orang buat bumbangan sup ni. Dan saya suka bumbangan sup. Adakah tu jual? Kami mau try juga. Dia nak jual. Kami datang rumah. Nanti kita datang ke rumah. InsyaAllah, boleh. Kalau di kedai tak ada jual lah. Tak ada. Dia sup. Bumbangan tu dijual ya di pasar. Tapi dia buat sup. Tapi dia masak sup. Sup bumbangan dengan ikan. Datuk Sri pandai masak ke? Boleh lah. Nasi goreng. Boleh nasi goreng. Telur goreng. Try lah kalau gitu. Boleh lah. Jadi Datuk Sri mau tanyalah mengenai Datuk Sri punya mungkin daripada segi keluarga, bagaimana Datuk Sri dengan anak-anak, dengan cucu, masa Datuk Sri yang penuh dengan jadual, bagaimana Datuk Sri? Saya memang tentukan biasanya masa makan malam ya kami akan bersama. Dan sekarang ni oleh kerana anak-anak pun sudah besar, mereka ada yang sudah berumah tangga dan mereka di rumah masing-masing. Biasanya di hujung minggu kami akan bersama. Dan sekarang ni sudah ada cucu dan biasanya cucu itu ada di rumah. Berapa orang cucu? Saya ada 2 cucu. Umur berapa cucu Datuk? Cucu dah 5 tahun, satu tu dah 2 tahun, 3 tahun ya. Dua-dua pun manja lah. Dua-dua manja dan memang rapat dengan saya. Sekarang ni oleh kena sibuk ni, rindu juga dengan mereka. Ya. Jadi selain daripada tu, kalau Datuk Sri misalnya tiada apa-apa aktiviti, mungkin apa yang Datuk Sri buat dengan keluarga? Selain daripada mungkin aktiviti harian, mungkin hari-hari makan bersama, mungkin pergi. Kami biasa jalan ke pusat-pusat pasar raya, shopping bersama, ke pasar bersama. Kita rasakan bahawa itu penting ya. Kadang-kadang kita ni terlupa bahawa kita kena lihat bagaimana keadaan hidup biasa. Kadang-kadang kita hanya sekadar di rumah saja, tapi kita tidak memahami keadaan di luar. So kami biasa seperti itu. Datuk Sri buat apa? Kita online banyak membaca. Saya banyak membaca, menulis. Saya juga ada blog, selalunya membuat catatan-catatan saya melalui blog. Jadi Datuk Sri kita nak tanya siapa idola Datuk Sri? Idola yang Datuk Sri memang kagumi dia dari kecil. Politik. Politik ke apa-apa pun boleh. Saya Mahatma Gandhi. Makan. Ya, seorang pemimpin yang tidak berjawatan tapi berpengaruh. Pada saya kadang-kala kita tidak perlu ada jawatan, tapi kita boleh mempengaruhi masyarakat. Mahatma Gandhi adalah seorang contoh ya. Contoh sedemikian. Kalau lagu kegemaran Datuk Sri apa? Saya tidak ada lagu yang spesifik, tapi saya suka 2 lagu. Satu, Menaruh Harapan, Zaitun Semion. Kerana ia memberi harapan kepada dia. Kedua, saya suka lagu Janji Manismu, Aisyah. Aisyah, lagu apa nak jawab? Janji Manismu. Kadang-kadang orang politik ini banyak janji manismu. Dia mengingatkan kita ya, bahawa kalau kita sebagai seorang politik, jangan sedemikian ya. Kalau kita berjanji, kita kena tunaikan. Datuk Sri boleh menyanyi? Tidak, nyanyi tak boleh. Nyanyi memang tidak boleh. Tak boleh. Sikit pun tak boleh. Tidak boleh. Saya sebenarnya semua sedia maklum. Saya telah katakan bahawa saya telah keluar daripada Parti UMNO bukan secara individu ya. Pada ketika itu apabila pengurusi Badan Perhubungan UMNO yang berbahagia Datuk Seri Panglima Azizi telah memanggil kita, menerangkan kepada kita, ketua-ketua bahagian pada ketika itu, bagaimana perlu bagi kita untuk meninggalkan UMNO agar kita terlibat dalam proses pembangunan negara. Dan saya pun memikir sedalam-dalamnya pada ketika itu dan saya bersetuju untuk bersama-sama menyertai dengan tujuan agar kita ada proses kesinambungan pembangunan di Sabah dan juga di Semenanjung, kerana pada ketika itu kerjaan negeri dan kerjaan pusat adalah kerjaan yang sama, iaitu Pakatan Harapan. Bagaimanapun saya tidak menyertai parti bersatu seperti yang lain. Saya kekal pada ketika itu tidak berparti.
Tetapi saya menyokong usaha-usaha untuk menentukan agar wadah parti yang sama antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Datuk Seri, kalau boleh nak tahu siapa yang ajak Datuk Seri join parti PKR? Pada ketika itu apabila Anwar Ibrahim adalah rakan baik saya. Dia datang di Kota Belud dalam satu program iaitu NGO, iaitu USBO, yang diketuai oleh Tan Sri Pendekar, dan saya selaku penasihat dan saya hadir pada ketika itu. Dan setelah memikir senario politik, dan pada saya kalau saya ingin menyumbang ke arah penyatuan negara, dan pada ketika itu Pakatan Harapan juga masih kukuh, saya perlu memilih wadah politik yang selari dengan saya pada ketika itu. Dan pada ketika itu saya memilih PKR sebagai suatu parti berbilang kaum dan sesuai dengan keadaan di Sabah. Masa tu ada tak rakyat atau pengundi Datuk Seri, kawan-kawan ke yang kecam tindakan Datuk Seri? Ada juga yang berpendapat yang berbeza dan saya terang kepada mereka sebabnya. Tetapi permohonan saya juga tidak dipertimbangkan. Dia mengambil masa untuk diproses. Dan setelah keadaan politik berubah, di mana tiba-tiba pula Pakatan Harapan tidak lagi menjadi kerajaan, dan lepas itu wujud Perikatan Nasional, dan saya memikir semula apakah keputusan itu tepat ataupun tidak. Karena matlamat pokok saya ialah untuk menentukan kerajaan pusat dan kerajaan negeri itu selari pegangannya agar kita meneruskan usaha membangun negeri Sabah. Dan oleh itu saya memikirkan saya harus mengkaji semula keputusan yang terdahulu. Dan saya berpendapat bahawa keputusan itu adalah satu keilafan dan harus diperbetulkan. Dan saya telah mengambil keputusan untuk tidak meneruskan permohonan keahlian saya bersama PKR dan mengambil keputusan untuk menyertai semula Parti UMNO. Kami memang rapat lah. Saya dengan Datuk bukannya, walaupun kita berbeza politik pada ketika itu, saya tidak pernah kutuk Parti UMNO. Walaupun saya tidak bersama UMNO, tidak pernah. Secara pribadi kami memang rapat. Dan satu hari kami berjumpa dan saya bagi tahu bagaimana kalau saya bersama-sama UMNO kembali. Dan dia alu-alukan kerana dia kata ini boleh membantu untuk memperkuatkan Parti UMNO. Dan saya pun mengisi borang UMNO dan menyertai UMNO sebagai ahli biasa saja untuk dipertimbangkan oleh parti. Tujuan saya untuk membantu UMNO Sabah. Dan pada ketika itu saya ingin terlibat untuk menentukan agar kita boleh mengembalikan kuasa politik kerajaan negeri pada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kerana di peringkat pusat, kerajaan itu bukan lagi Pakatan Harapan tetapi Perikatan Nasional. Saya melihat, kita lihat angka-angkanya jelas, pertumbuhan ekonomi itu sudah lembab. Dan kalau tidak hati-hati, kita lebih teruk lagi. Memang COVID-19 itu adalah satu fakta juga. Tetapi lebih daripada itu, kerana yang penting pada saya, kalau kita ingin menentukan pembangunan berterusan, kita orang Sabah ini terikat dengan politik pembangunan ya. Apabila kita berbicara politik pembangunan, kita bukan melihat sekadar pertumbuhan saja. Kita melihat sama ada peluang ekonomi, peluang pekerjaan disediakan ataupun tidak. Dan ia berkurangan. Karena kalau kita ingin berbuat demikian, kita pastikan kestabilan politik itu ada. Kedua, kita pastikan kerajaan itu dapat bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Karena dana kita tidak mencukupi. Kita perlukan sokongan padu daripada kerajaan persekutuan. Dan sudah tentulah yang penting dalam konteks ini, kita kena mempunyai satu wadah yang sama. Dan kalau kerjaan ini berterusan sedemikian, di mana kerjanya ya sekadar menyalahkan orang lain tetapi tidak bekerjasama, kita tidak akan mencapai matlamat tersebut. Apatah lagi sekarang COVID-19 ini. Kalau kita ingin keluar daripada kemelut COVID-19 ini, khususnya dalam bidang ekonomi, kita tidak ada pilihan. Kita kena tabur banyak dana dalam ekonomi kita. Dan kerajaan Sabah sendiri tidak mampu membuat demikian. Kita perlu suntikan daripada kerajaan persekutuan dan banyak program kerajaan persekutuan. Jika tidak ada kerjasama yang rapat, sudah tentulah tergendala pelaksanaannya. Itulah sebabnya pada saya, penting dalam pilihan raya umum ini, kita kembalikan ke Barisan Nasional, Perikatan Nasional.
dia gunakan slogan Sabah Persembahan untuk kepentingan politik semata-mata. Datuk Sri Safi juga adalah dulu dalam parti UMNO. Dia juga terlibat dalam parti nasional dan dia menjadi naib presiden UMNO. Tidak pernah pun kedengaran pada ketika itu ia bercakap sedemikian. Tetapi pada saya lebih kepada kepentingan politik. Dia cuba memenangi hati rakyat dengan hal sedemikian. Tapi dia dicalonkan sebagai Perdana Menteri nanti. Macam mana dia nak mainkan peranan tu? Ini adalah cadangan mereka, cadangan politik semata-mata. Kita di Sabah ini harus jangan terperangkap dengan slogan seperti ini. Pada saya, hak Sabah itu bukan milik mana-mana parti politik. Bukan milik warisan, bukan milik BN pun, milik rakyat Sabah. Dan dalam konteks hak Sabah ini, kita kena mempunyai suatu jawatan kuasa semua parti. Tidak kira kerjaan, parti kerajaan atau parti pembangkang. Kerana matlamat kita sama. Yang membezakan kita ialah di segi dasar untuk membangun negeri kita. Kita tidak boleh lihat saya lebih Sabahan daripada anda. Semua pun bagi orang Sabah, kita adalah Sabahan. Perjuangan kita adalah untuk Sabah. Kita memperjuangkan hak Sabah. BN pun untuk Sabahan juga. Tapi membezakan kita ialah bagaimana kita membangun rakyat Sabah. Hanya sekadar slogan, sekadar mengatakan parti tempatan, hak 63, itu tidak menjamin kita boleh membangun negeri Sabah. Saya mengharapkan rakyat Sabah untuk memikir, untuk membuat perbandingan ya. Sama ada keadaan sekarang lebih baik daripada dahulu. Dan kalau sekarang ini lebih teruk daripada dahulu, kita ubah balik kepada kerjaan yang membawa kestabilan, keamanan, memberi tumpuan untuk membangun negeri Sabah, memberi peluang pekerjaan, peluang ekonomi kepada anak-anak muda dan juga anak-anak Sabah. Itu sepatutnya pertimbangan kita. Ini bukan sekadar memilih wakil rakyat. Kita diberi peluang untuk memilih sebuah kerjaan yang baru, sebuah kerjaan yang bertanggungjawab, melupakan sekadar bermain politik semata-mata, menumpukan segala kudrat tenaga kita untuk membangun negeri Sabah dengan kerjasama kerajaan persekutuan.